Salam sejahtera anak-anak. Jadi untuk pendidikan moral tahun 6 pada hari ini, kita akan menyentuh tajuk kerjasama serikan kehidupan, iaitu pada unit 12. Kalau kita perhatikan, tajuk dia kerjasama serikan kehidupan. Bila kita cerita mengenai kehidupan, ini menyentuh kehidupan kita sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai rakan-rakan, sebagai pertubuhan, sebagai rakyat secara umumnya. Jadi ia menyentuh keseluruhan kehidupan. Jadi di sini kita akan tumpukan bagaimana kerjasama dapat menyerikan kehidupan kita. Baik, sebelum kita pergi jauh, kita lihat dulu definisi di dalam Kamus Dewan edisi keempat ni, Dewan Bahasa dan Pustaka. Apa dia definisi kerjasama? Pertama, iaitu kerja ataupun usaha bersama-sama atau saling membantu antara dua atau beberapa pihak. Cikgu lupa lagi letak pen ni. Cikgu lupa highlight ni. Kerja bersama-sama atau saling membantu antara dua atau beberapa pihak. Dalam arti kata lain, gotong royong. Iaitu semua pihak yang terlibat amat perlu untuk menjayakan projek atau sesuatu. Kedua, sumbangan pelbagai rupa, iaitu bersifat bantuan tenaga, sokongan, persefahaman dan lain-lain. Dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk faedah bersama. Contohnya, jabatan itu dapat bergerak dengan licin hanya jika ada kerjasama dari pihak orang ramai. Seseorang ketua memerlukan kerjasama daripada orang bawahannya supaya segala yang diselenggarakan berhasil dan seterusnya. Contohnya, baik, itu dari sudut definisi. Mari kita tengok thesaurus dia pula. Kerjasama ni kata nama. Dia bersinonim, maksudnya sama arti dengan sokongan, bantuan, tenaga, persefahaman, gotong royong. Jadi kata terbitan dia adalah bekerjasama. Cooperation. Dalam bahasa Inggerisnya. Baiklah. Jadi persoalannya, apa dia kerjasama yang baik? Ini kita nak tentukan. Apa dia kerjasama yang baik? Kalau kita lihat sini, kerjasama yang baik boleh dicapai dengan komunikasi, maksudnya perhubungan, koordinasi, kesempurnaan, iaitu dari keseimbangan antara tugas setiap individu, kepercayaan dan komitmen. Kalau nak kerjasama yang baik, ni perkara yang perlu kita ambil berat, iaitu komunikasi, koordinasi, kesempurnaan, maksudnya dari sudut keseimbangan, kepercayaan dan komitmen. Baik, nanti kita pergi lebih dalam. Kenapa perlu kerjasama? Kenapa perlu kerjasama? Yang pertama, ia menggalakkan kreativiti dan pembelajaran. Kita sebagai manusia tidak boleh berhenti belajar, kan? Dan dengan kerjasama itulah kita dapat pembelajaran yang baik dan kreativiti kita akan meningkat. Tengok sini, kreativiti bertambah apabila orang bekerjasama sebagai satu pasukan. Teamwork. Dalam bahasa Inggeris dia. Teamwork. Brainstorming. Brainstorming dalam bahasa Melayu apa? Sumbang saran. Saya pun tak tahu. Mengelakkan pandangan berpusatkan diri. Kalau tak ada kerjasama, seorang ketua dia, contoh dia lah. Seorang ketua hanya akan menggunakan idea dia sahaja.
Tetapi bila dalam satu organisasi ataupun satu pasukan ada kerjasama, mereka akan buat sumbangsaran, mereka ada brainstorming. Setiap orang boleh memberi cadangan, kan? Ini tidak lagi berpusatkan diri. Ini bentuk kerjasama, iaitu ia boleh mengembangkan kreativiti. Daripada hasil tu, bila kita dengar cadangan online, menerima pandangan online, kreativiti kita akan meningkat. Dalam kumpulan, dalam berpasukan, kita bekerjasama menerima pandangan orang lain. Di samping kita sendiri memberi pandangan. Ini penting. Bukan hanya penting kita menerima pandangan orang lain, yang penting juga adalah kita memberi pandangan kita. Adab yang baik dalam memberi pandangan adalah sentiasa memikirkan pandangan orang lainlah yang lebih baik, manakala pandangan kita adalah pandangan yang lemah, tetapi tetap kita cuba memberi pandangan yang terbaik ada pada diri kita. Kenapa cikgu kata begitu? Kalau kita berpandangan pandangan kita ialah yang paling baik, bila kita beri pandangan tetapi tidak diterima pandangan kita, kita akan kecewa, kan? Dan kita khawatir pandangan kita itu boleh membawa keburukan dalam organisasi kita, dalam pasukan kita. Kita anggaplah pandangan kita pandangan yang paling lemah. Namun begitu, dalam kita memberi pandangan, kita kena memberi pandangan yang terbaik. Dan apabila rakan kita memberi pandangan, kita anggaplah pandangan mereka lah pandangan yang terbaik. Jadi dalam pasukan, ini akan menimbulkan perasaan senang hati di antara kumpulan kita, kelompok kita ataupun pasukan kita. Jadi macam tu. Jangan kita bersifat boleh dikatakan angkuh lah, menganggapkan pandangan kita lah yang terbaik. Jadi kita beri pandangan yang terbaik, tetapi anggaplah pandangan kita pandangan yang lemah. Sebab kita khawatir pandangan kita boleh memberi keburukan kepada pasukan kita. Baik. Yang kedua, sinergi kekuatan pelengkap. Sinergi, gabungan, kan? Kerjasama, sinergi kekuatan pelengkap. Kerjasama membolehkan bakat setiap ahli pasukan melengkapi satu sama lain untuk mencipta produk akhir yang tidak dapat dicapai secara individu. Kan? Cikgu bagi contoh dalam satu band, kan? Contohnya satu band rock. Kan? Dia ada pemain gitar, dia ada pemain bass, dia ada pemain drum, dan dia ada vokalis, penyanyi utama dia. Jadi dalam sinergi dalam satu band rock tu, apabila mereka bekerjasama, maka mereka dapat menghasilkan satu lagu ataupun satu album ataupun beberapa album yang baik. Tak boleh penyanyi saja, tak ada bunyi gitar, tak ada, kan? Tu tak ada gabungan. Jadi mereka kena kedepankan semua kepakaran masing-masing. Pemain gitar dengan gitar dia, pemain bass kita dengan bunyi gitar bassnya, pemain drum dengan bunyi drum dia, dan penyanyi dengan nyanyiannya. Barulah ada penonjolan pada pihak masing-masing, akan menghasilkan satu lagu ataupun satu album yang baik. Jika hanya menumpukan kepada penyanyi, yang lain tak ditonjolkan, maka dia tidak akan menghasilkan sesuatu yang menyeluruh. Jadi sinergi ni adalah kekuatan, dia melengkapkan. Baik, kita tengok yang ketiga pula, mengurangkan tekanan. Ni penting. Mengurangkan tekanan. Kerja individu meningkatkan beban kerja dan tanggungjawab, dan ini boleh menyebabkan peningkatan tekanan. Contohnya dalam kelas, kan? Bayangkan kalau ketua kelas tu dialah tukang kutip buku, dialah tukang bersihkan papan hitam, dialah tukang mengatur meja, dia juga yang menyapu lantai.
dia juga mengelap tingkap, segala-galanya dia buat. Itu akan memberi tekanan kepada dia, kan. Jadi kerjasama diperlukan, dibuat jadual supaya masing-masing ada tugas masing-masing, kerjasama untuk kebaikan kelas bersama. Jadi oleh itu kerjasama membolehkan kedua-dua tugas dan tanggungjawab dikongsi. Stres akan berkurangan. Kita tak naklah ketua kelas kita tua awal daripada yang lain. Dia seorang saja beruban, kan, sebab dia buat kerja semua. Jadi masing-masing kita usaha untuk mengurangkan tekanan diri kita sendiri dan orang lain. Jadi kita kena ada kerjasama. Itu untuk bahagian yang untuk poin yang ketiga. Baik, yang poin yang keempat, meningkatkan prestasi. Meningkatkan prestasi. Yang keempat. Oleh kerana kerjasama membolehkan individu berfokus. Bila masing-masing ada tahu tugas dia, dah diagih. Fokus dengan tugas dia pada apa yang mereka lakukan dengan baik. Mereka tidak perlu bimbang tentang tugas pekerjaan atau tugas yang mereka tidak menguasai. Sebab masing-masing ada kelebihan masing-masing, ada kekuatan masing-masing dan kelemahan masing-masing. Tapi bila kita bekerjasama, semua itu dapat diatur dan disusun dengan baik, mengikut kekuatan masing-masing. Ini membantu menghasilkan kualiti kerja yang lebih baik serta meningkatkan produktiviti. Dengan itu, tugas dapat dijalankan dengan baik dan produk itu akan menjadi hasil yang terbaik. Dan produk pun akan dapat diperbanyakkan. Sebab masing-masing melakukan tugas, berfokuskan tugas dan kekuatan masing-masing. Itu je pentingnya kerja sama. Baik. Kelima. Kecilkan sikit. Kelima. Meningkatkan kecekapan dan produktiviti. Setiap individu memberi tumpuan kepada kepakaran mereka dan kerjasama membolehkan semua orang memaksimumkan potensi mereka dalam tugas yang mereka tunaikan. Sebelum mencapai keputusan, bekerjasama sebagai satu pasukan memerlukan tempoh di mana hubungan interpersonal terjalin. Dalam satu pasukan tu perlu ada hubungan yang baik terjalin, supaya ada matlamat yang sama. Kalau seorang ada matlamat masing-masing, ada kepentingan masing-masing, ni susah sikit. Kerjasama susah hendak dilaksanakan. Sebab ada kepentingan masing-masing. Seorang nak cakap dia hebat, seorang nak cakap dia hebat, kan? Ada kepentingan. Persaingan yang tidak sihat. Ini tidak bagus. Ini akan merosakkan kerjasama. Kita kena fikirkan kelemahan salah seorang individu ataupun beberapa individu dalam pasukan kita adalah kelemahan kita satu pasukan. Jangan anggap kita seorang saja hebat. Tak. Bila kita hebat tapi pasukan kita tak hebat, maka pertubuhan kita ataupun kelompok kita pun pasukan kita itu tidak hebat. Semua kena menjalankan tugas masing-masing. Semua bekerjasama, semua dengan matlamat yang sama. Ini menjadikan kumpulan yang bergerak ke hadapan, meningkatkan kecekapan dan produktiviti. Barulah elok. Barulah dapat memuaskan diri kita dan orang lain dengan matlamat yang sama. Baik. Okey. Sekarang bagaimana petua untuk kerjasama yang baik? Petua untuk kerjasama yang baik. Bagaimana untuk dapat bekerjasama dengan baik? Mari kita tengok. Untuk kerjasama yang baik, kita harus
Yang pertama, membina amanah. Bila ada amanah, adalah kepercayaan antara satu sama lain. Kalau tak amanah, itulah jadi masalah. Seorang berburuk sangka terhadap yang lain. Jadi membina amanah dengan pasukan. Macam mana? Itulah cara untuk mendapat kerjasama yang baik. Tetapkan maklumat yang sama. Maklumat kena jelas. Bila maklumat jelas, pasukan akan bergerak kepada maklumat yang sama. Tak ada kepentingan diri. Ketiga, buat rasa kepunyaan. Maksudnya kita kena rasa pasukan kita dan tugas dalam pasukan kita, maklumat dalam pasukan kita hendaklah ada sense of belonging dalam bahasa Inggeris dia. Dalam bahasa Melayu inilah rasa kepunyaan, rasa kepentingan tu ada dalam diri terhadap projek ataupun apa-apa yang kita lakukan secara berpasukan untuk kerjasama yang baik. Yang seperti yang dinyatakan tadi, melibatkan orang dalam membuat keputusan. Libatkan semua orang dalam ahli pasukan. Dan diri kita sebagai ahli, bukan sebagai penentu keputusan, kita kena memberi cadangan yang terbaik yang ada pada diri kita. Tapi ingat, anggaplah cadangan orang lain lebih baik. Sebab kita khawatir cadangan kita akan memberi keburukan pada pasukan kita. Baik. Yang seterusnya, mencari pemahaman antara pihak. Kita tidak dapat nafikan dalam kita, maklumlah, dalam kita satu pasukan kita mempunyai pendapat, kan? Bukan saja pendapat, kita ada kefahaman dan cara fikir yang berbeza. Tapi semua ini dapat diselesaikan dengan perbincangan. Contohnya ada rakan dalam pasukan kita tidak setuju, jadi kita kena bincang sampai kita jumpa satu persetujuan sama-sama pihak, semua pihak dapat berpuas hati. Tapi ada masanya, memang ada sajalah yang tidak puas hati. Itu yang kita tak dapat. Manusia memang sifat dia macam tu. Bukannya itu satu kesalahan, itu memang sifat manusia, ada perbezaan. Tapi kita cuba meminimalkan. Apa maksud meminimal? Minimize, kan? Dalam bahasa Inggeris dia minimize, mengurangkan jurang perbezaan di antara pasukan, supaya maklumat itu dapat dicapai. Seterusnya, yang ni paling penting, menggalakkan komunikasi. Bila tidak ada komunikasi, susah, kan? Kalau kita lihat contoh kerja berpasukan yang antara yang paling penting dalam sejarah dunia adalah kerja berpasukan dalam ketenteraan, kan? Dalam ketenteraan, kerjasama sangat penting. Dan kerjasama ini hanya wadah dia, ataupun orang panggil alat untuk berjaya adalah komunikasi. Jika tentera itu, satu-satu tentera itu, pasukan tentera itu mempunyai komunikasi yang baik, mereka akan dapat menang biasanya. Dalam ketenteraan pun macam tu. Walaupun bilangan tentera tu kecil, jika komunikasi dia baik, dia dapat mengalahkan bilangan tentera yang besar. Sebab itu pentingnya komunikasi. Bila tidak ada komunikasi, jadi pergerakan pun tidak tersusun. Pergerakan, perbuatan tidak akan tersusun. Bila tidak tersusun, maka di situlah akan jadinya kepincangan dalam satu-satu kelompok ataupun satu pasukan ataupun satu pertubuhan. Komunikasi adalah alat yang paling penting sekali. Sekarang ni semua orang kena alert dengan alat komunikasi dia masing-masing. Jadi mau tak mau memang kita ni sentiasa pegang handphone lah, kan? Terutamanya di waktu pandemik ni, PDPR ni. Jadi kamu kena pastikan kalau dalam kelas tu, setiap mata pelajaran kamu kena pastikan apa tugasan, apa
arahan daripada guru. Jadi kamu ada masalah, kamu kena bincang dengan guru ataupun dengan rakan-rakan lain. Jadi komunikasi itu sangat penting. Dan yang seterusnya, ambil kesempatan daripada kepelbagaian. Ambil kesempatan yang baik. Bukan ambil kesempatan yang tak baik. Ambil kesempatan. Contohnya, rakan kamu ada kepandaian yang dapat membantu tugas kamu. Ada kemahiran dalam tugas kamu. Jadi kamu belajar dia. Ambil kesempatan belajar daripada dia untuk kamu jadi mahir dalam apa yang kamu nak buat tu. Ambil kesempatan. Dalam kumpulan ni lah kita dapat belajar macam-macam bila kita berpasukan, bekerjasama. Okey. Seterusnya, raikan kejayaan kumpulan. Bila kumpulan kita baik dalam individu masing-masing, bila ada kejayaan kita raikan. Biar mereka rasa bahagia, mereka rasa mereka telah mencapai sesuatu. Dengan itu kerjasama di antara satu sama lain akan semakin subur bila kita raikan kejayaan masing-masing. Don't leave anyone out. Jangan biarkan dalam pasukan tu ada orang yang rasa tertinggal ataupun rasa tidak dihargai. Walaupun memang ada dalam pasukan ada yang lemah, ada yang slow sikit kan, ada yang tidak berapa aktif. Jadi setiap kejayaan, walaupun kejayaan yang kecil, kita perlu hargai. Dengan ini mungkin dia akan meningkatkan lagi produktiviti dia. Kalau tidak, dia akan terus menyendiri dan rasa terpencil. Dan ini akan merugikan pasukan tu. Baik. Yang terakhir, galakkan komitmen bersama dan tanggungjawab bersama. Sering galakkan di antara satu sama lain. Terutamanya ketua lah. Dia kena berikan galakan, komitmen dan tanggungjawab di antara pasukan dia. Dan dalam pasukan sendiri pun bermain peranan untuk sama-sama rasa committed kan, rasa bertanggungjawab terhadap pasukan dia. Ingat, ini bukan hanya untuk kamu sebagai murid di sekolah kan, tetapi juga sebagai kamu dengan rakan-rakan kamu di luar, dan yang utama di dalam keluarga. Kamu kena ketepikan kepentingan diri sendiri, utamakan pasukan kamu. Dalam keluarga kamulah pasukan. Bapa kamu sebagai ketua, mak kamu sebagai penolong ketua, dan adik-beradik kamu sebagai ahli dia. Sama-sama. Jadi orang-orang yang cuba menjalankan petua-petua ini supaya keluarga kamu akan dapat mencapai matlamat, akan mendapat hasil yang baik bersama-sama kan. Jadi ini penting, bukan hanya untuk di sekolah. Di sekolah ni hanya satu bahagian, ada bahagian lain yang penting, keluarga, dan secara umumnya sebagai rakyat Malaysia kan, sebagai rakyat Malaysia, dan lagi umumnya sebagai rakyat dunia kan. Kita sebagai penduduk dunia, kita kena kerjasama. Contohnya dalam pandemik ini kan, kita dapat lihat negara-negara lain menghantar vaksin, membantu negara kita supaya rakyat semua mendapat dapat vaksin tu kan, COVID-19 ni. Jadi sebab mengapa negara lain membantu negara kita, sebab dia faham kalau ini tidak ditangani secara menyeluruh, secara global, masalah ini tidak akan selesai. Sebab dia tak boleh negara saya saja, biarlah rakyat saya saja yang divaksin, rakyat orang lain tak payah divaksin. Dia tidak dapat diselesaikan begitu. Sebab ini masalah global, semua orang kena tolong bekerja sama antara satu sama lain. Jadi cikgu rasa cikgu dah banyak bercakap ni. Harap apa yang cikgu beri ni dapat memberi manfaat kepada murid-murid, baik dari sudut akademik ataupun dari sudut bagaimana kita hidup kan. Yang penting sekali lah, bukan hanya kehidupan kita di sekolah, tetapi kehidupan kita
secara menyeluruhnya. Jadi sekian cikgu ucapkan supaya kamu sentiasa dalam keadaan baik, dan itu sahaja. Terima kasih, sehingga kita jumpa lagi.